Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa nazarta fi mu'jizati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa a'lami nubuwwatihi fa'alimta annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyihi wa ma kana as-salafu ya'taqidunahu min anna Allah Ta'ala yura fil akhirati li'annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghairu mahdud. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat anjuran surau Jemaat Khalid Al-Walid IPK Selangor menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid ataupun tata cara ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita masih lagi dalam aqabah yang pertama, cabaran atau dakian yang pertama dari 7 cabaran, 7 dakian yang perlu didaki oleh seorang yang benar-benar ingin menjadi ahli ibadah, iaitu aqabatul ilmi, ya, dakian ilmu. Jadi berbahaya kalau orang tu nak terus pergi kepada ibadah tapi dia tidak mahu melalui pintu ilmu. Ya, agama ini hendaklah dimasuki melalui pintu ilmu. Dan itulah salah satu sebab kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyusun kitab yang agung yang masyhur Ihya'u Ulumiddin, penghidupan kepada ilmu-ilmu agama, yang mana pada pemerhatian beliau pada masa itu sedang cuba dimatikan oleh segelintir umat Islam sendiri atas nama kononnya hanya ingin beramal, hanya ingin berhakikat, sehinggalah mereka itu mengenepikan kepentingan menuntut ilmu. Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala meletakkan dakian yang pertama, mestilah orang itu merentasi dakian ilmu dengan jayanya. Lalu Imam Ghazali membawa gambaran tentang ilmu asas yang perlu dipelajari dan diyakini oleh umat Islam ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, wa nazarta fi mu'jizati Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu perhatikan pada mukjizat-mukjizat Rasul
sallallahu alaihi wasallam dan juga tanda-tanda kenabiannya. Kerana ini sangat penting. Ada perkara-perkara yang bukan sahaja kita dapat tahu, kita dapat faham dengan dalil daripada Quran dan Sunnah, bahkan kita juga dapat tahu dan dapat faham dengan dalil akli, dengan menggunakan akal fikiran yang sihat. Misalnya kita punya Tuhan yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha berkehendak, itu diberitahu di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi akal manusia yang sihat, kalau dia fikirkan melihat kepada wujudnya alam ini, berubahnya alam ini, daripada tadi malam sudah mula mahala ke siang, ya. Tadi ada diumumkan tentang solat jenazah, maknanya ada orang yang sudah berubah daripada hidup kepada mati, ya. Dan mungkin ada yang dapat berita kenalan saudara, anak dan sebagainya, baru dapat baby, berubah daripada tiada menjadi ada. Lalu semua ini bila difikir dan direnungkan menunjukkan kepada kewujudan yang maha pencipta. Pastilah yang maha pencipta itu berkuasa. Pastilah yang maha berkuasa itu berilmu. Pastilah yang maha berilmu itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi boleh difahami dengan dua bentuk dalil. Dalil daripada Quran dan hadis dan juga dalil daripada akli. Tetapi memang ada perkara-perkara yang kita tidak boleh memahami dengan akal semata-mata, yang mana akal paling-paling kuat pun mengatakan possible, benda itu boleh jadi. Macam tadi tidak, akal mengatakan tak mungkinlah alam sebegini luas dengan pelbagai ciptaan makhluk ada sistem yang tersendiri jadi dengan sendiri. Tak mungkin. Lebih-lebih lagi di zaman sains dan teknologi ini banyak discoveries yang kita ahli sains discover yang lebih menunjukkan kepada kewujudan yang maha pencipta. Misalnya konsep DNA, ya, DNA yang unik daripada satu orang tak sama dengan DNA orang yang lain, yang mana boleh membantu mengenal pasti misalnya mangsa pembunuhan, ya, yang dah tinggal rangka baru ni masih boleh dikenal pasti melalui DNA. Kenapa? Kerana DNA beliau tak sama dengan DNA orang lain. Dan ini bukan cerita tentang 2-3 orang. Ini cerita tentang jutaan, trilion manusia yang mempunyai DNA yang berbeza. Dan this must be by design. It cannot be by coincidence, sebagaimana yang didakwa oleh golongan etis, golongan yang tidak percaya pada kewujudan Tuhan. Tapi bila kita bercakap tentang syurga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang malaikat bahkan, akal tidak boleh mencapai. Akal tidak boleh memastikan kalau ada malaikat. Akal tidak boleh memastikan kalau ada syurga dan neraka. Sepaling-paling akal mengatakan, ya, boleh jadilah wujud satu makhluk yang kita tak boleh lihat dengan mata kepala kita. Memang terbukti, misalnya udara kita tidak boleh lihat, gelombang radio wujud tapi kita tidak boleh lihat. Maka wujudnya satu makhluk yang namanya malaikat possible. Akal hanya setakat itu saja. Maka untuk mengatakan wujud malaikat, syurga, neraka, alam barzakh dan sebagainya perlu kepada perkhabaran daripada yang maha pencipta. Maka diutuskan Rasul. Bila diutuskan Rasul, maka manusia tertanya-tanya, benarkah apa yang dikhabarkan oleh Rasul? Maka itulah pentingnya mukjizat. Ya. Mukjizat ini adalah daripada perkataan bahasa Arab atas wazan fa'il. Wazan melakukan. Fi'ilnya apa? Perbuatannya apa? A'jaza yu'jizu. Dia fi'il muta'addi. Perbuatan yang ada dilakukan sesuatu. Maf'ulun bih, ya, dia panggil. Kalau ajaza, dia fi'il lazim. Fi'il lazim ni maknanya cukup sendiri saja. Ajaza maknanya lemah. Orang tu lemah. Tapi kalau a'jaza, orang itu melemahkan orang lain. Dia ada beza, ya. Kalau qama, berdiri. Tapi kalau aqama, dia mendirikan. Dia tolong orang lain bangun, misalnya. Itu aqama. Maka a'jaza ini melemahkan. Dalam konteks mukjiz, sesuatu yang melemahkan, yakni dalam istilah mukjizat adalah keistimewaan perkara-perkara yang menyalahi adat, yang luar dari kebiasaan, yang dikurniakan kepada para rasul alaihimussalatu wassalam,
sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka. Dan biasanya mukjizat ini dikurniakan sesuai dengan kemahiran, kepakaran sesuatu kaum. Misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, masyarakat pada masa itu terkenal dengan amalan sihir. Mereka boleh mendatangkan sihir yang hebat pada mata manusia, maka didatangkan mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam, bukan setakat dilihat seolah-olahnya seperti ular, bahkan memang benar-benar bertukar menjadi ular. Sehingga pakar-pakar sihir tahu, oh ini bukan sihir. Lalu mereka beriman. En block, itu semua ahli-ahli sihir yang asalnya berangan untuk mendapat satu kurniaan daripada Fir'aun kalau berjaya mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya berkat daripada mukjizat yang Allah kurniakan, mereka bahkan beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Demikian kepada Nabi Isa alaihissalam, pada zaman itu seni perubatan, kemahiran perubatan sangat tinggi. Ya, doktor-doktor, tabib-tabib mampu merawat banyak jenis penyakit. Cumanya pada masa itu teknologi mereka tidak mampu mencelikkan orang yang memang buta dari asal dan tidak mampu mengobat penyakit kusta. Ya. Jadi dikurniakan pada Nabi Isa alaihissalam sesuatu yang menyalahi kebiasaan pada masa itu, iaitu bukan sahaja boleh menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kusta, bahkan boleh menghidupkan orang yang telah mati. Ini khariq lil adah. Dan ini yang mula dijauhi oleh segelintir umat Islam pada zaman sekarang, bila mana mereka memperlekehkan, memperolok-olokkan apa yang dari segi konsep asasnya sama seperti mukjizat, iaitu karamah. Sama daripada segi mana? Sama daripada segi adalah perkara-perkara yang luar biasa. Tapi ada beza. Beza karamah dengan mukjizat. Mukjizat hanya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sementara karamah dikurniakan kepada selain daripada rasul alaihi wassalatu wassalam di kalangan auliya illahis salihin, di kalangan wali-wali Allah. Tapi kalau kita perhatikan dalam Facebook, dalam apa, segelintir umat Islam yang telah terpengaruh dengan virus pemikiran yang ekstrim, yang memandang rendah kepada perkara-perkara yang mencari adat ini, mereka memperli. Mereka menganggap ini pembohongan. Mereka menganggap ini hanya cerita dongeng saja. Kalau pelik sedikit, mereka akan memperolokkan. Misalnya, saya di-tag oleh sebahagian daripada mereka dalam Facebook. Dia tunjuklah video ada orang menceritakan kisah amalan yang diamalkan, yang mana kalau berkat amalan itu, insya-Allah kalau dibaca ayat itu pada hari tersebut, orang itu tidak akan meninggal dunia. Ini sebab musabab. Meninggal dunia itu dah ada ajal dia. Ya, tak akan lari. Kullu nafsin za'iqatul maut, itu pasti. Setiap jiwa, setiap diri itu pasti akan merasai mati. Dan biasanya orang itu akan merasai mati dalam tempoh hayat yang biasa. Ya, kalau zaman kita ni 70-an, 80-an, ya. Kalau 100 tahun tak meninggal lagi, itu kira panjang umur. Ya. Tapi kalau 300 tahun tak meninggal, itu kan khariq lil adah. Itu luar biasa betul. Kalau umur 150 pun orang wartawan mau datang interview sekarang ni. Apa rahsia pakcik? Ya, makan apa, amalkan apa, senaman apa, hidup di mana? Sebab 150 tahun masih tak meninggal. Apatah lagi kalau sampai 300 tahun. Itu namanya khariq lil adah. Jadi bila dapat diceritakan bahawa berkat beramalkan ayat itu, orang itu hidup sampai umurnya 300 tahun belum meninggal, mereka memperolokkan. Padahal dari segi konsep mukjizat dan karamah sama. Iaitu perkara yang mencari adat. Dia gagal faham beza antara hukum akal dengan hukum adat. Dari segi hukum akal, apa masalah Allah memanjangkan umur makhluk dia? Alangkah yang sejahat seperti iblis pun panjang umur dia. Yang mulia seperti Nabi Isa alaihissalam juga panjang umur. Maka tidak heran kalau sekali-sekala ada manusia yang Allah panjangkan umur lebih daripada umur yang kebiasaan, tak perlu kita perolokkan. Seolah-olah kita kalau hidup di zaman para rasul akan termasuk golongan yang mendustakan para rasul. Kerana mendustakan karamah berarti mendustakan mukjizat. Sedangkan karamah para aulia ini disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri adalah perkara yang ijma' umat menerima karamah para aulia.
Cuma kalau satu orang mendakwa bahawa berlaku karamah pada diri dia, itu diragui. Kerana karamah ni bukan untuk didakwa-dakwa. Ya, karamah ini berlaku dengan izin Allah dan orang lihat. Kalau orang tu pula mendakwa dia boleh karamat macam ni, maka itu kita diragui. Kerana kemungkinan untuk orang tu menipu ada. Lebih-lebih lagi kalau akhlaknya bukan akhlak yang bagus, amalannya bukan amalan yang istiqamah, maka tiba-tiba mendakwa bahawa itu karamah, kemungkinan itu istidraj. Perkara yang mencari adab juga, tapi bukan satu bentuk kemuliaan. Sebaliknya satu bentuk kehinaan untuk melajakkan orang itu dalam kesesatan. Tapi jangan semata-mata kerana pelik, terus kita memperolokkan, terus kita mendustakan, sepertinya kita tidak percaya pada konsep mencari adat yang berlaku dalam mukjizat para rasul. Dan mukjizat agung yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja sesuai dengan zaman tersebut, yang sastranya tinggi, yang bahasanya hebat, yang mana bila dia datang Al-Quran dengan bahasa yang gagal untuk ditiru oleh pakar-pakar sastra pada zaman tersebut. Sebab itulah Allah Ta'ala mencabar, in kuntum fi raibin, kalau kamu tu dalam keadaan ragu-ragu, ini betul ke daripada Allah ataupun direka sendiri sahaja, lalu Allah cabar, fa'tu bi suratin, bawalah satu surah yang sama seperti Al-Quran. Bahkan tolong-menolonglah, tak perlu seorang, kamu set up satu tim untuk buat satu surah atau satu ayat yang menyamai seperti surah dan ayat Al-Quran, mereka tidak mampu. Fa'ilan taf'alu walan taf'alu fattakunna. Sekiranya kamu tidak mampu melakukan, dan memang selama-lamanya pun kamu tidak akan mampu melakukan, maka takutlah akan api neraka akibat daripada mendustakan risalah dakwah Nabi SAW. Dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum menyampaikan risalah bahkan digelar Al-Amin oleh masyarakat sekeliling, orang yang sangat amanah, orang yang sangat dipercayai. Lalu tiba-tiba apabila baginda membawa risalah, sebahagian yang hati mereka tertutup dari hidayah lalu menuduh Nabi SAW berdusta, berbohong, mereka ahli sihir dan sebagainya. Tapi kalau kamu perhatikan mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah SAW, dan kamu perhatikan tanda-tanda kenabian baginda, akhlak baginda adalah akhlak seorang Nabi, maka akhlak orang-orang yang menjadi keturunan pada Rasulullah SAW, akhlak habaib, keturunan Nabi, jangan sampai memalukan kepada Nabi SAW. Jangan semata-mata kerana kamu sayyid, kamu habib, kamu bersikap sombong kepada manusia. Adalah, tapi ramai juga habaib yang mengikut akhlak Nabi SAW, mengikut kepada keilmuan Nabi SAW. Tapi adalah juga segelintir, kita doakan moga-moga Allah bimbing zuriat kita dan zuriat Nabi SAW ke arah hidayah dan taufik. Dan kamu ketahui, lalu kamu akan ketahui, kamu akan yakin bahawa dia adalah Rasulullah. Baginda adalah Rasulullah, tidak ada ragu-ragu. Dan baginda adalah yang diberi kepercayaan di atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sesetengah orang dia berlagak macam dia dapat wahyu. Dia tak mahu mengikut kepada panduan para ulama. Para ulama dikatakan salah, tak betul dan sebagainya. Padahal kalau Allah kehendaki, memang Allah boleh campakkan kebenaran dalam hati sesiapa saja. Tetapi kan ada caranya. Lalu Allah campakkan kebenaran itu di atas hati para rasul, dan diwajibkan mereka menyampaikan kebenaran kepada umat. Lalu setelah para rasul tidak ada lagi, tugas itu dipikul oleh para ulama. Jangan kita menjadi ejen untuk orang menghina ulama. Jangan kita menjadi sebab untuk orang meragui kredibiliti ulama. Memang ulama tidak maksum, tetapi ulama pakar dalam bidang agama. Sebagaimana kita memberi kepercayaan kepada doktor dalam bidang perubatan, kepada mekanik dalam bidang enjin, kepada engineer dalam bidang mereka sendiri, maka begitulah kita memberi kepercayaan kepada para ulama dalam bidang agama. Bukan kita memaksumkan atau ta'assub kepada ulama, tapi kita menyerahkan sesuatu kepada pakarnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan satu urusan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Wa ma kana as-salafu ya'taqidunahu, dan apa sahaja yang diiktikadkan oleh generasi salaf, maka itulah iktikad kita. Kerana
Generasi salaf sahabat Nabi mengambil daripada Nabi SAW. Sementara tabi'in mengambil daripada sahabat. Dan tabi'in mengambil daripada tabi'in. Tetapi setelah itu berlaku fitnah, yakni berlaku kekacauan polemik, bid'ah menyelinap masuk dalam perkara akidah. Maka pastikan akidah kita adalah akidah salafus soleh, bukan akidah yang mengaku salafi. Itu lain. Itu mengaku saja kononnya akidah salaf. Salaf tidak ada akidah tashbih, salaf tidak ada akidah tajsim, menyamakan Allah seperti makhluk, menjisimkan Allah Ta'ala, itu tidak ada dalam akidah salaf. Salaf akidah mereka kebanyakannya tafwid, menyerahkan makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada yang jelas daripada kalangan salaf tapi masih diingkari oleh ahlul bid'ah, min anna Allah Ta'ala yura fil akhirati. Antaranya bahawa Allah Ta'ala akan dapat dilihat di akhirat. Ini akidah salaf, maka itulah akidah kita. Jangan kita kata macam mana nak lihat Allah, tak boleh bayangkan lihat Allah. Ya, jangan. Kita wajib yakin dari akhirat, ya, Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman ahli syurga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau macam itu mustahil. Kata Mu'tazilah lah. Mustahil. Kenapa pula mustahil? Kan Allah tidak bertempat. Tang tu Mu'tazilah sama dengan ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Ta'ala wujud, tidak bertempat. Tapi dia mengambil akidah yang benar ini, melajak kepada akidah yang batil, iaitu menafikan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Lalu kata Imam Ghazali, li'annahu mawjud, kerana Allah Ta'ala itu wujud. Maka setiap yang wujud tidak mustahil dilihat, cuma mampu tak mampu dilihat saja. Malaikat wujud, adakah kita mampu melihat malaikat? Tidak. Tapi para rasul mampu. Para rasul melihat malaikat. Bahkan dalam keadaan tertentu, para sahabat juga melihat malaikat. Jin wujud, kita tak mampu lihat. Tapi ada setengah orang Allah singkapkan, dia dapat melihat kepada jin. Jadi, semata-mata tidak mampu dilihat, tidak berarti tidak boleh dilihat. Bahkan kita ambil contoh yang lebih simple. Ya, ni apa yang kita nampak di sekeliling kita ni, tiang, kipas, kapet, orang buta tak dapat lihat. Bukan kerana ini tidak boleh dilihat, tapi orang berkenaan tidak mampu melihat. Kena dibezakan antara tidak mampu dengan tidak boleh. Maka sekarang kita tidak mampu melihat Allah. Tapi dari akhirat kita diberitahu oleh Allah dan Rasul bahawa kita akan melihat. Maka kita beriman. Kerana dari segi akal, pada Mu'tazilah ni kononnya mendepankan akal, kita juga berhujah dengan akal. Apa masalah? Benda wujud kenapa mustahil dilihat? Oh, tak lihat, tak mampu lihat, bukan tak boleh lihat. Ada beza. Tapi menolak juga kesalahan golongan musyabbihah yang sama dengan ahli sunnah wal jamaah daripada sudut setuju bahawa kita boleh melihat Allah dari akhirat. Ini musyabbihah sama dengan kita. Sama, iaitu boleh melihat Allah pada hari akhirat. Tapi dia mengambil akidah yang benar ini, melajakkan kepada yang batil, iaitu kalau begitu kata dia, Allah wujudlah, bertempatlah di syurga tu. Sebab kita ahli syurga boleh lihat Allah, makanya Allah dalam syurga lah. Padahal syurga tu makhluk Allah. Tak mungkin Allah berada dalam makhluk dia. Bahkan dengan contoh untuk memahamkan kita, melihat sesuatu di satu tempat tidak menempatkan sesuatu di situ. Tapi ini tak samalah, ini cerita pasal makhluk. Tapi masih lagi, the fact that kita misalnya pagi nanti dalam pukul 8, kita mendongak ke langit dan kita lihat matahari. Baik, masa kita lihat matahari, kita di mana? Session 9, insya-Allah. Matahari di session 9 ke? Kan tidak. Kita yang melihat matahari di session 9, insya-Allah. Matahari tidak di session 9. Tapi still matahari itu bertempat. Kerana matahari itu makhluk. Tapi nak ceritanya, the fact that kita berada di situ dan melihat sesuatu tidak berarti sesuatu itu berada di tempat yang sama. Maka ahli syurga melihat Allah bukan berarti Allah dalam syurga. Dan Allah bukan makhluk, oleh itu Allah tidak mahdud, tidak bertempat pada satu tempat. Wa huwa ghairu mahdud. Dan Allah Ta'ala itu tidak boleh dibatasi dengan tempat, dengan arah, atas, bawah, kiri, kanan. Itu keimanan yang kita wajib imani dalam ilmu tauhid.
wa annal Qur'ana kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin wa laysa bihurufin muqatta'atin wala aswatin mukhtalifatin idh law kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Dan kita berkeyakinan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam ini sifat Allah. Sifat Allah ghairu makhluk. Ya, Allah bukan makhluk, maka sifat Allah bukan makhluk. Oleh itu, bukanlah kalam Allah ni huruf yang terpotong atau suara yang pelbagai. Kerana kalau demikian, kalaulah kalam Allah itu merupakan huruf-huruf yang terpotong-potong, merupakan suara-suara yang pelbagai, maka itu termasuk makhluk. Sedangkan kalam Allah bukan makhluk. Habis itu kita baca Quran, kita sebut je Quran yang tu kertas yang digabung, yang dicetak, yang ditulis huruf-huruf. Itu jelas makhluk. Kertas tu kan dibuat daripada kayu, ya. Kemudian dakwatnya ada bahan dia. Kemudian suara kita membaca Al-Quran jelas makhluk. Kerana kita ni makhluk. Tak mungkin suara kita bukan makhluk. Itu yang dimaksudkan Al-Quran bukan makhluk adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang ni yang Mu'tazilah gagal faham, Musyabbihah juga gagal faham. Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk, Musyabbihah sebahagiannya mengatakan suara, ada huruf, ada bunyi. Jadi kita tak mahu tergelincir dalam salah satu. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti fatlatu khatirin wala lutfatu nazirin illa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi wa minhul khairu wasyarru wan naf'u wad durru wal imanu wal kufru. Ini nak tolak ekstrim. Tadi nak tolak ekstrim Mu'tazilah dengan Musyabbihah. Sekarang nak tolak ekstremisme Qadariyah dan Jabariyah. Dalam bab takdir Allah, ada sebahagian orang yang intisab, yang menisbahkan dirinya kepada Islam, tapi berakidah dengan akidah yang kufur, iaitu menafikan takdir Allah. Dia kata Allah hanya cipta manusia. Lepas tu manusia ni automatik. Apa yang manusia buat itu bukan takdir Allah. Makanya kata dia, oleh kerana bukan Allah yang takdirkan, Allah pun tak tahu manusia tu nak buat apa. Manusia dah buat satu benda, baru Allah tahu. Semayang dia punya bagi ni. Jogging dia bagi ni. Sebelum tu Allah belum tahu. Maka sepakat para alim ulama, akidah Qadariyah sebegini kafir orang yang berakidah demikian. Kerana bukan Tuhan yang begitu. Tuhan kita tidak lemah. Kalau berakidah demikian, berarti apa yang berlaku ni Allah helpless. Allah tak boleh buat apa-apa. Allah tengok je. Allah tak nak tapi tak boleh buat apa-apa. Mana boleh akidah macam itu? Maka Imam Ghazali menekankan. Dan tidak ada sesuatu yang berlaku dalam kerajaan bumi ataupun kerajaan langit. Dan tidak ada lintasan hati. Dan tidak ada jelingan mata. Kecuali itu semua dengan ketentuan daripada Allah dan takdirnya. Maknanya benda yang kecil seperti satu orang memandang ataupun satu orang terfikir, itu ada takdir Allah di situ. Jangankan benda-benda yang besar, berlaku tanah runtuh, berlaku tsunami, berlaku peperangan, itu semua sudah ada takdir Allah. Memang kita tersakiti dengan apa yang berlaku di Gaza. Memang kita orang Islam merasa sedih dengan kezaliman yang dibuat oleh Yahudi Zionis kepada saudara-saudara kita di Palestin. Tetapi dari segi hakikat tauhid, kita kena yakin bahawa perkara buruk itu masih tidak keluar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mampu usahakan, yang kita mampu doa, maka kita berdoa. Dan dengan kehendak dan kemahuannya, bukan Allah terpaksa, tidak. Dan daripada Allah lah segala kebaikan dan segala keburukan. Ini hakikat dia. Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah kata Allah hanya takdir yang baik atau lebih baik. Habis yang buruk bukan Allah takdirkan. Tak mungkin. Dan daripada Allah lah segala manfaat dan mudarat. Pun kena faham.
Kalaupun kita menerima konsep tawassul, walaupun kita menerima konsep tabarruk ambil berkat, walaupun kita tidak mensyirikkan amalan istighasah, kita tetap menekankan bahawa orang yang tawassul, orang yang ambil berkat, orang yang mengamalkan istighasah, meminta tolong kepada makhluk, wajib dia tanam bulat-bulat dalam hati dia, manfaat dan mudarat sebenarnya daripada Allah. Berobat pun sama, makan ubat, ikhtiar, bersenam, itu hanya usaha ikhtiar. Ya, kadang yang bersenam banyak pun mati sakit jantung. Ya, yang santai tengok TV hari-hari tak berjogging pun panjang pula umur dia. Ya. Kita usaha ikhtiar saja. Ya. Tapi kita jangan sampai menyangkakan usaha ikhtiar kita itulah yang memberi kebaikan dan keburukan, menolak keburukan. Sebenarnya yang mendatangkan manfaat, sebenarnya yang menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman dan kufur juga adalah takdir Allah. Tak boleh kita kata, oh macam tu tak adil lah Ustaz. Orang tu ditakdirkan beriman, untunglah dia masuk syurga. Ya, orang tu ditakdirkan kufur, nanyalah dia. Nah, sekarang ni kita kena faham bahawa kita ini hak milik mutlak Allah. Ya, jadi Allah berhak nak letakkan kita di mana? Bahkan Allah letakkan Nabi Adam AS dalam syurga setelah Allah ciptakan Nabi Adam. Belum pun Nabi Adam salat, belum pun Nabi Adam beribadah, tapi Allah letakkan dalam syurga. Siapa boleh komplain? Nabi Adam AS makhluk Allah, syurga makhluk Allah. Allah letakkan satu makhluk dan satu makhluk yang lain, tak ada orang boleh komplain. Cuma dari segi usaha dan ikhtiar, kita tahu bahawa Allah kurniakan kepada manusia itu al-kasbu, usaha dan ikhtiar. Wajib kita berusaha ke arah keimanan dan wajib kita berusaha menjauhi kekufuran. Wa annahu la wajiba 'ala Allah azza wa jalla li ahadin min khalqihi, dan bahawasanya tidak ada satu kewajipan ke atas Allah Taala buat seorang pun daripada hamba-Nya. Man asabahu fa bi fadlihi, siapa yang Allah bagi pahala pada dia, Allah bagi balasan baik, itu dengan kurniaan Allah semata-mata. Jangan kita ingat, aku dah semayang, Allah terhutang syurga dengan aku. Jangan. Allah tak ada kewajipan nak masukkan kita dalam syurga. Contoh, tak gunalah kita semayang, apa pasal tak guna? Kamu tu kan hamba Allah, bergunalah hamba tu taat pada Tuhan dia. Dan Allah dah berjanji, pasti Allah tidak memungkiri janji. Cuma dari segi akliyahnya, Allah tidak wajib melakukan sesuatu. Sebab fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Lain macam kita, kita melakukan apa yang kita diperintahkan. Wa man aqabahu fa bi adlihi, dan barang siapa yang Allah hukum dia, maka itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada ala lisani sahibi syar'i salawatullahi alaihi wa salamuhu min umuril akhirati kal hasyri wan nashri wa adzabil qabri wa su'ali munkarin wa nakirin wal mizani was sirati fa hadhihi usulun darajah salafu radhiyallahu anhum ala i'tiqadiha wa tamassuki biha. Lalu Imam Ghazali mengisyaratkan kepada perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib atau disebutkan dalam ilmu tauhid sam'iyat, perkara-perkara yang diimani semata-mata kerana didengari perkhabaran daripada Nabi SAW. Maka apa yang datang di atas lisan sahibus syar'i, yang datang atas lisan Nabi SAW daripada perkara akhirat, seperti dihimpunkan manusia di padang mahsyar, dibangkitkan manusia selepas mati, adanya azab kubur. Dulu ada orang nama Astora Jabat, sekarang masih ada, hidup balik, aktif balik. Dia menafikan azab kubur. Tak logik lah azab kubur ni, kata dia. Kenapa? Dia kalau mati dalam kubur dia tahan. Kalau mati dalam perut jerung, macam mana tu? Malaikat nak masuk dalam perut jerung ke? Lepaslah. Dia mati tak tahu ke mana kubur. Ini orang yang gagal beza alam dunia dengan alam ruh. Alam ruh lain, alam dunia lain. Alam tidur pun dah lain. Jangan kata alam ruh. Alam tidur, ada orang tidur atas katil yang empuk, ada aircon, nyaman, sedang terseksa dalam mimpi dia, sedang dipukul, dia rasa terseksa walaupun jasad dia nyaman. Ya, kadang-kadang bangun tu sampai
Lepas tu baru alam mimpi. Jadi haram, berdosa, bahkan bawa kepada kufur kalau menafikan azab kubur. Kerana sabit azab kubur ni secara mutawatir. Dan soal munkar nakir. Dalam kubur akan disoal oleh munkar nakir. Dan mizan, timbangan, sirat. Satu masa dulu pun ada ya, ahli agama sendiri yang mengatakan benda ini hanya metaphorical. Bukan ada sungguh titian tu dah, bukan ada sungguh timbangan tu hanya bayangan. Jangan. Nabi dah bagi tahu kenapa hang nak takwil. Benda tu tak perlu takwil. Takwil ni hanya bila ada dalil yang menuntut bahawa adanya mizan, timbangan, adanya sirat, apa masalah? Nabi dan Allah dah beritahu, kita imani. Dan inilah perkara asas yang generasi salaf mengimani dan berpegang dengannya. Waqa'a 'alaiha al-ijma' qabla tanawwu'il bid'ah wa zuhuril ahwa. Dah berlaku kesepakatan ulama sebelum datangnya pelbagai jenis bid'ah dan zahirnya hawa nafsu. Na'udzubillahi minal ibtida'i fid din wa ittiba'il hawa bighairi dalil. Kita memohon dengan Allah daripada melakukan perkara bid'ah dalam agama dan mengikut hawa nafsu tanpa ada dalil. Itu ustaz kata duduk kuliah Jumaat kata ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah tu ada dalil. Ni bid'ah yang tak ada dalil, buat sesuka hati. Nak pula orang perempuan jadi imam Jumaat, feminism. Itu mana dalil? Nak pula buat solat Jumaat hari Sabtu kata dia. Itu bekas pensyarah UAE. Pemikiran liberal, feminism pernah jadi pensyarah kami di UAE. Tak boleh ikutlah pemikiran dia. Bolehlah hormat sebagai guru, tapi pemikiran yang sesat tak boleh hormat. Thumma nazarta wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma nakulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Saya ingatkan pada pihak surau kalau boleh istiqamahkan dengan sutrah ya. Saya dah sebut dalam kuliah Jumaat semalam, sutrah ini termasuk sunnah mahjurah. Sunnah Nabi yang Nabi tidak tinggalkan tapi umat tinggalkan. Kalau kita hidupkan balik dapat pahala seumpama orang yang mati syahid. Hidupkan sunnah sutrah tak payah mana. Macam Rihal tadi pun dia lebih kurang 2/3 hasta tinggi sutrah dan jarak dia tu bukan 3 hasta daripada tumit. Tak kecuali lah kalau misal kata nanti imam dikedepankan sampai ke depan dinding, okeylah dinding itulah jadi sutra. Wallahu a'lam.